Bersama kita pada malam ni untuk siri yang ke-8, Reach Your Ambition Talk Series. Dah masuk siri ke-8 dah, Alhamdulillah. Iaitu Encik Azman bin Bidin, iaitu seorang accountant bertauliah. Nanti mungkin ada pelajar-pelajar nak tanya ni, ada beza ke accountant dengan accountant bertauliah? Nanti speaker kita, Encik Azman akan berkongsi dengan pelajar-pelajar semua. Okey, sebelum kita mula pada sesi malam ni, kita cikgu tak nak bercakap lebih lanjut sebab sesi ni cikgu nak serahkan kepada penceramah kita. Jadi sebelum kita mulakan, jadi saya nak jemput Cik Azman, mungkin boleh buat sikit introduction kot sesi ta'aruf, kenalkan diri, tinggal di mana, asal mana, mungkin sebut sedikit pengalaman lah masa bekerja, belajar dulu. Okay, silakan Cik Azman. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada cikgu kita Azman Nizam jemput saya. Saya berbesar hati untuk berkongsi dalam masa yang setengah jam ni. So, pertama kali saya Azman bin Bidin merupakan sebagaimana yang Tuan Azman Nizam cakap tadi, sebagai seorang accountant bertauliah. Dia accountant atau accountant bertauliah. Sebenarnya dalam profession sebagai profesional ni ada 5 sahaja. Iaitu 1, perakaunan ataupun accountant by profession, engineer by profession, architect by profession, engineer by profession, lawyer by profession. 5 jenis. Jadi kenapa dia 5 ini dikategorikan sebagai professionals? Mereka biasa berada di bawah badan berkanun khas. Contoh kalau accountant di bawah Malaysia Institute of Accountant, engineer di bawah Institute of Engineers, lawyer bar council dan lain-lain juga. Jadi untuk dipendekkan cerita, saya berusia 49 tahun lah. Saya belajar accounting selama 4 tahun, matrik 2 tahun, 90 hingga 96. Jadi selepas tu saya terus habis belajar terus ke firma audit selama hampir 3 tahun. Lepas tu terus masuk ke bidang komersial. Saya bekerja di RBICom dan berada di audit department. Selama hampir almost campur lebih kurang dalam dekat 10 tahun lah. Dan cuma pada tahun 2006 sebelum saya 2004 sebelum saya berhenti pada 2006, saya ceburkan diri dalam perniagaan. Beberapa jenis perniagaan lah, dan alhamdulillah sehingga kali ini ada beberapa jenis perniagaan, dan alhamdulillah juga saya berjaya buka perniagaan sehingga ke pasaran luar negara juga. Jadi sedikit sebanyak sebenarnya sebagai pelajar, kalau nak ikut pintu exit point yang pertama selepas kita, okeylah kalau nak ikut, kalau zaman saya ataupun zaman Tuan Azman Nizam adalah saya dulu zaman SRP, penilaian darjah 5. Lepas tu saya tidak cemerlang. Tapi bila masuk melangkah ke sekolah menengah, especially bila SRP dah mula baru timbul untuk buat yang terbaik. Lepas tu masa tu baru datang cita-cita nak jadi seorang accountant. Jadi saya pun terus masuk Technical Institute of Terengganu, Sekolah Menengah Teknik Terengganu, dan memilih jurusan bahagian kelas perdagangan, di mana itu je satu-satu yang ada bersih account, ataupun orang kata langkah pertama untuk ke arah kerjaya sebagai seorang accountant lah. Dan selepas berjaya dalam peperiksaan SPM, saya terus masuk matrikulasi Universiti Utara Malaysia dan tamat belajar 1996. Jadi terus melangkah kerjaya lah. Cuma apa yang saya boleh beri sedikit kerjaya sebagai seorang accountant ni, sebenarnya kalau saya lah, memang daripada sekolah saya tanam minat saya nak jadi accountant. Memang jadi accountant, dan bezanya kalau hari ini ada beberapa position, sama ada pengurus kewangan ataupun kerani account, atau bukan kerani account, executive account ataupun financial controller, ada yang boleh memegang jawatan tersebut tanpa title accountant bertauliah. Dalam English dia, kalau belakang nama saya Azman Bidin, CA, Chartered Accountant. Kalau engineer dia ada IR. Jadi apa bezanya? Ianya adalah menunjukkan orang tu telah pun dikenali sebagai professionals, iaitu telah layak dipanggil seorang yang bertauliah. Okey, dan kalau nak jadi accountant ni, dia mesti berada dalam commercial maupun professional practice selama 3 tahun. Dan baru dapat recognition daripada majikan untuk apply under Malaysian Institute of Accountant. Jadi baru dapat lesen. Macam nombor keahlian saya 17916 tahun 2001.
saya menjadi ahli kepada Malaysia Institute of Accountant. Jadi di luar sana, kalau ada orang kata dia accountant, tetapi kalau dia bukanlah ada nombor ahli Institute of Accountant, dia bukanlah accountant. Accountant ni satu gelaran profesional. Macam doktor lah, kalau orang doktor mungkin MO contoh. So dia selagi dia tak melepasi dia punya tahap untuk jadi seorang doktor, dia tak boleh. Okey. Jadi beberapa kursus yang disediakan di universiti yang saya katakan tadi, 5 jenis profesional. Tapi maupun begitu, saya tak lama saya berada dalam kerjaya dekat firma perkawanan dan juga dekat komersial, kerana saya lebih kepada cenderung untuk menjadi seorang usahawan. Sebenarnya accountant yang menjadi usahawan juga ada juga peluang, iaitu apabila anda ada lesen ataupun lesen, anda boleh praktis sendiri. Macam doktor bila dapat lesen dia boleh buka klinik, macam itulah. Lawyer boleh buka firm, sama juga dengan yang lain-lain profesional. Cuma saya kurang berminat untuk meneruskan kerjaya ataupun keusahawanan dalam bidang perkawanan maupun menjadi seorang accountant, kerana saya nampak dia ialah seorang orang yang involved dalam keusahawanan ni, dia punya aim ataupun matlamat dia nak bukan setakat nak berjaya. Nak berjaya, anda boleh kerja makan gaji sampai top position, financial controller, financial director. Tetapi kepuasan untuk melakukan beyond expectation kita tu tak ada. Sebab anda kalau nak jadi seorang yang nak go beyond inovatif ataupun inventif punya thinking, anda perlu melepasi tahap kreativiti. Jadi kerjaya-kerjaya profesional ni kita dibind oleh law. Okey, kita ada contoh kalau accounting ni dia ada International Accounting Standard, Malaysian Accounting Standard, sama juga dengan kerjaya lain. Tapi bila keusahawanan ni dia lebih kepada kreativiti kita, inovasi kita. Jadi saya apabila dah berada dalam sektor korporat dan juga sektor profesional, saya lebih berminat untuk menjadi seorang usahawan yang independen. Jadi saya memiliki beberapa syarikat. Jadi daripada situlah sebenarnya. Sebab tu kalau kita nak bezakan, ada orang dia kata sama je kerjaya ataupun career. Tidak. Kerjaya different. Kerjaya ni lebih kepada orang yang carry kerja makan gaji. Career you nak jadi apa? You nak bawa diri you ke titik mana sebagai personal interest ataupun personal kata self esteem. Sebab itu perlu awareness ataupun perlu educate ataupun cultivate the culture persediaan sebelum masuk universiti supaya anda boleh fokus. Walaupun kursus pilihan dalam universiti itu mungkin bukan menjadi pilihan anda, tetapi itu bukanlah penentu untuk anda memilih menjadikan kerjaya anda sebagai siapa selepas anda graduate. So yang paling penting sekali dalam bidang perkawanan ni, dia lebih kepada momentum figure, figure, analisis dan sebagainya. Cuma baguslah bila kita jadi usahawan ni, benda tu penting. Walaupun kita boleh gajikan accountant apa semua, tetapi kita sebagai owner business kita kena tahu sebab check and balance dan sebagainya. Tapi pada saya cuma nak sehingga sekini saya masih ingat zaman sekolah dia ada sama juga macam kehidupan kita seharian. Zaman sekolah ni kalau kita nak membaca buku, nak belajar walaupun kita buat jadual, kita seringkali dapat rasakan macam seolah-olah kita rasa sekejap ada mood, sekejap tak ada mood, ada semangat, tak ada semangat, motivasi, momentum untuk belajar. Walaupun benda tu sebenarnya tidak ada, sebenarnya tak wujud. Mood sebenarnya ada dalam perkataan tetapi tidak ada dekat panca indera kita. Sebab tu arwah cikgu prinsip akaun saya masa form 4 tahun 88 selalu ingatkan, anda tunggu mood untuk belajar, maaf dia kata, mood tak akan datang. Jadi dia suruh tulis dekat buku prinsip akaun kat muka depan tu, lepas pada kulit depan dia tulis anda tunggu mood, maaf mood tak akan datang, sila muka surat surat seterusnya. Jadi automatik kita tak mencari mood tu. Selama ni kita kata aku tak ada mood lah. So sebenarnya kita yang create as excuses mood tu. Sebenarnya mood tu tak wujud. Itu bermain dalam minda kita. Sebenarnya mood lah. Macam juga kita selalu memikirkan masalah. Yes, masalah memang sama ada physically dia wujud ataupun kita seolah-olah memikirkan benda yang sentiasa ada. Kita tak boleh lari daripada perkara tersebut. Jadi semasa saya belajar, saya memang fokus contoh kepada perkawanan. Of course lah, sekolah ni kita kena ambil banyak paper kan. Masa zaman saya SPM. Jadi cuma fokus yang utama of course lah macam maths, prinsip account itu yang kita akan sekolah.
Yang lain-lain tu of course lah kita target. Janji mesti kredit ataupun kurang-kurang A2. Itu zaman saya dulu. Zaman sekarang dah ada mata grade. Tetapi yang paling penting sekali, macam sebagaimana yang saya kata, pintu utama untuk anda ke Menara Gading, yes. Cuma anda kena ubah pemikiran untuk masuk universiti, dan bila universiti anda akan ada sebelum ijazah dan selepas ijazah anda mampu. Anda jangan letak perkataan anda akan mampu dan berjaya untuk mendapat kerja dengan gaji yang besar. Sebab itu zaman saya, even zaman abang-abang saya rasa Tuan Azman Nizam punya zaman pun nenek moyang kita lagi pun dah sebut lah. Okay, pelbagai generasi nenek moyang kalau zaman dulu nak anak-anak mereka jadi cikgu, nak anak-anak mereka, bukan tak bagus, tetapi kadang-kadang mungkin minat kita tidak, tetapi mereka memupuk. Okay, bila dah jadi hafiz kita tak minat. Sama juga zaman dulu kerja kuat-kuat nanti boleh jadi pegawai besar kerajaan, jadi ADO, DO dan sebagainya. Sedangkan position itu satu daerah satu saja. Jadi kita dimomokkan dengan perkara-perkara sebegini sehingga kita narrow down kita punya mindset sampai kita tak boleh nak fikir apa. Masuk je pintu gerbang register kat universiti, terus parents kita kan belajar tinggi-tinggi, bagus, belajar bagus, gaji-gaji nanti dapat dapat kerja, gaji besar dan sebagainya. Sebenarnya sebab tu saya selalu bercakap dalam kelas. Okey, saya boleh bercakap dalam tone ataupun frekuensi yang anda suka dengar, ataupun expect nak dengar, ataupun anda perlu dengar benda yang sebenar. Jadi sama ada nak yang sedap dengar saja ke ataupun nak tahu benda yang sebenar. Okey, memang kita sedap dengar sebagai motivasi, tetapi bukan mustahil. Tetapi yang sebenarnya kat Saban Hari dengan dah kita 2 tahun berlaku COVID macam ni, di efek apa yang ada berlaku dekat pasaran sekarang tak termasuk dengan PTS, pengangguran semakin bertambah, yang ada kerja pun kena buang kerja, ekonomi tak teruk. Of course lah, sebenarnya walaupun itu bukan tanggungjawab kita, tanggungjawab mungkin sebahagian dari pemerintah dan juga agensi kerajaan, tetapi kita perlu memikirkan mungkin bila zaman anda dah masuk universiti keluar nanti benda ni akan berlaku lagi. Jadi kematangan anda berfikir anda kena mulakan daripada sekarang walaupun anda masih lagi bergelar sebagai pelajar. So pada masa saya anda dah kena set apa yang anda nampak di luar sana anda nak jadi. Tak apalah jadi usahawan, sebab kalau nak ikut saya memulakan program keusahawanan peringkat universiti dan sebagainya, memang saya satu-satunya memiliki program modul keusahawanan yang komprehensif. Sebab pada saya kalau nak mulakan selepas graduate baru dah terlambat. Okey, dah lambat lah maknanya. Jadi kena pupuk daripada awal, kalau boleh semenjak sekolah. In fact sampai sekarang pun kita dah boleh involve dengan koperasi, kalau boleh involve pupuk ataupun selalu berdiskus, tanya pendapat cikgu maupun parents. Okey, sebab parents pun ada pelbagai kerjaya, ada yang bisnes. Kadang-kadang PIBG pun perlu, ini saranan saya lah, perlu. So anda perlu ambil bahagian walaupun anda pelajar, sebab one of the main point dalam nak berjaya ni adalah communication, soft skill dan sebagainya. So nak improve communication tu, sebab benda yang sebenar yang saya kena cerita sekarang ni benda yang tak sedap didengar, tetapi berlaku, iaitu adalah communication, especially anak Melayu kita lemah, especially dalam bahasa Inggeris. Kita jauh ketinggalan di belakang. So lantas apabila masuk universiti pun masih lagi lemah. Jadi bukan saja tahap menulis in English, malah berkomunikasi. Jadi ini adalah masalah utama apabila sekiranya mendapat kerja ataupun dipanggil untuk interview, untuk menjawab interview tersebut. Ini antaranya. Okey, ini antaranya. Jadi jangan segan, jangan silu untuk berkomunikasi broken English pun tak apa. Should be no problem. Yang paling penting anda berani. Kena ada keberanian. Sebab anda kena percaya, tak semua orang dilahirkan beruntung sebenarnya. Okay? Anda ada mungkin kejayaan tersendiri yang bakal menanti anda, tetapi benda tu tak akan datang sekiranya anda tak mulakan daripada sekarang. Okay, so itu roughly tips nak belajar sebenarnya simple. Anda kena ikut apa yang belajar di sekolah tu. Sebenarnya ramai orang tak faham sehingga anda dah ada kerjaya pun kita dah tak follow. Sebab apa? Kalau kat sekolah kita dia beri jadual kita buat untuk esok nak buat apa, lusa nak buat apa. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada disiplin untuk mematuhi masa. Sebab mematuhi masa adalah antara satu rukun yang penting apabila anda berkerjaya nanti. Even anda bekerja pun, kalau tempat makan gaji pun anda kena punch in, punch out. Okay, kena meet deadline dan sebagainya. Jadi
benda ni tak apa, belajar awal supaya anda dah dididik sekarang dalam sebagai pelajar, anda dididik untuk mendisiplinkan diri. Tetapi kalau anda mampu bawa benda ni semua, insya-Allah masa depan anda cerah. Sebab kejayaan di depan tu bukan bergantung kepada orang kata bukan bergantung 100% terhadap kecemerlangan anda sekarang, tetapi sekiranya kecemerlangan anda mampu membawa anda ke tahap tersebut, maka ianya adalah satu yang lebih baik. Okey? Jadi itu roughly lah. Okey? Itu roughly. So any question ke apa boleh tanya. Okey, mungkin bersama-sama kita pada malam ni ada pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 Jadi mungkin cikgu nak nasihatkanlah bagi yang tingkatan 3, yang tahun depan untuk tingkatan 4 dan 5. Jadi kalau sekiranya berminat untuk mengambil elektif perakaunan, jadi seperti yang Cik Azman Bidin kongsi tadi, bidang atau kerjaya dalam perakaunan ni tidak hanya sebagai accountant, tapi sebenarnya asas untuk seseorang itu mencuburi bidang perniagaan kerana macam Cik Azman begitu tadi, salah satu faktor kejayaan sesebuah perniagaan itu ialah dari segi bagaimana kita menguruskan kewangan perniagaan kita. Jadi kalau ada soalan boleh tanya di chat room kalau ada. Okey, tak ada lagi. Okey. Cik Azman Bidin macam mana kalau dari segi kejaya sebagai seorang accountant ni, dan saya pernah baca salah satu kejaya yang masih bertahan walaupun 20, 30, 40 tahun akan datang walaupun kita hari ni bercakap tentang IT, bercakap tentang revolusi 4.0, tetapi data-data yang pernah saya terbaca, kejaya berkaitan perancangan keuangan ini takkan sentiasa diperlukan whatever zaman pun dan dikatakan juga walaupun kita akan pupus beberapa kejaya yang bukan melibatkan ICT ataupun yang bercakap tentang revolusi 4.0 ni, tetapi perancangan keuangan atau berkaitan perakaunan ini akan menjadi salah satu 10 kejaya yang amat penting 20-30 akan datang. Mungkin Cik Azman boleh komen sikit tentang data-data ataupun fakta ini. Okey, memang dia kalau ikut yang dia antara kejaya keusahawan kejaya sebagai dalam jurusan accounting. Dia kena faham finance lain. Orang yang ambil business finance dan sebagainya, mereka pun boleh buat kerja dekat finance, tetapi mereka tidak boleh digelar sebagai accountant. Dan accountant mesti melalui Bachelor of Accountancy, accounting, okay? Accountancy dan accounting ni dia different. Maknanya seseorang itu mampu menjadi orang finance tetapi belum tentu dia accountant. Tetapi seseorang accountant itu dia automatically finance. Jadi dua kerjaya yang boleh jadi 2-in-1 ataupun berbeza. So apa yang saya ingin jelaskan mengenai soalan Tuan Azman tadi tu adalah kerjaya perakaunan ini dia konsisten. Sebab setiap entiti baik korporat maupun sektor awam, public agency, sektor kewangan maupun MOF, ada satu kementerian khas MOF, Ministeri untuk Kewangan. Jadi apabila kita masuk dalam dunia kewangan ini, sebenarnya even though anda tak nak jadi, at the end anda keluar universiti pun anda tak nak jadi, tetapi anda dah ada satu kelebihan. Okey, sebab kejayaan itu diperlukan. Okey, dalam satu bisnes lah. Okey, kalau agensi kerajaan pun ada bahagian treasury, pembendaharaan dan sebagainya. Tetapi kalau syarikat swasta memang dia ada beberapa bahagian. Okey, contoh bos CEO, CFO, CFO inilah orang biasanya yang qualified sebagai chartered accountant dan kelulusan yang sama. Lepas tu dia ada lagi COO, bahagian operasi. Jadi kebiasaannya apabila berlaku apa-apa masalah sekalipun, kalau kita nak tengok kekuatan syarikat tersebut, apabila contoh berlaku kejatuhan dalam ekonomi, orang yang paling last berhenti adalah bahagian kewangan. Kalau orang kewangan tu berhenti, bermaknanya, ataupun kita boleh lihat kalau CFO bersilih ganti ataupun berhenti, seseorang accountant yang baik ataupun CFO yang terbaik berhenti, bermakna syarikat itu sedang mengalami masalah. Bermakna kerjaya sebagai sebenarnya amat diperlukan dalam setiap, sebab tanpa kewangan habis. Anda kena ingat satu pepatah yang nak cakap, kejayaan sebuah syarikat itu bukan bergantung kepada banyaknya sumber ataupun kekayaan ataupun hasil kewangan yang dia ada, tetapi bagaimana dia mampu mengoptimiskan sumber kewangan tersebut, memaksimumkan sumber yang ada dengan memaksimumkan keuntungan yang ada. Jadi maksudnya kemiskinan itu bukanlah kemiskinan ataupun kaya bukanlah sebab tak ada duit, tetapi adalah poor of finance management. Okey.
So Kak Azman, ada itu soalan daripada pelajar ni. ah Dia kata cikgu nak tanya, saya berniat, berminat untuk ceburi bidang akaun. Apa hmm, langkah seterusnya lepas SPM? Patutkah saya hmm, ambil matrik atau A-level atau hmm, lain-lain? hmm, Uh, hmm, Kalau Cik Azman nak tengok di chat room tu, ada soalan daripada Alia Sofia. hmm. Apakah langkah seterusnya selepas SPM? Adakah patut ambil matrik atau A-level? Atau lain-lain? Okay. Maknanya dia ambil akaun lepas SPM. Jadi apa hala Ha. tuju dia? Dia maknanya dalam SPM dia ambil akaun kan? Hmm. Alia ambil Betul akaun mana pelajar akaun lah ni rasanya. Okay. Ha, Okay, dia very simple. account. Dia Alia sedang mendengar ni. Alia boleh tanya terus pada penceramah kita, Cik Azman boleh? Bidin. Boleh? Jelaskan soalan ni Alia. Tanya sendiri Jarat. Tanya, berani, kena berani. Lepas kan kat tingkatan 4, tingkatan 5 kalau dapat nak ambil alih account. Kalau lepas SPM nak sambung macam mana hala tuju? Okey, kalau dia saya kata bila katakan form 3 sekarang ni, kalau awak dah nampak dah nak ke arah nak ambil jurusan form 4 form 5 itu account, bermakna anda dah boleh buat dah. Dia merupakan satu terowong ataupun pipeline untuk meet, bukan kata lepas SPM ni penentu masa depan, tidak, tetapi dia ada melalui pipeline ataupun terowong untuk anda capai second next step. Saya kata next step terus, second next step. Second next step ni maksudnya adalah second next step itu untuk anda mencapai kecemerlangan dalam SPM, menerusi jurusan yang anda pilih semasa form 4 form 5, iaitu account dan juga perdagangan contohnya, dan kecemerlangan tersebut akan membawa anda layak untuk mengikuti kursus perakaunan dekat universiti, dan kursus kewangan yang anda layak masuk ke universiti pula akan melayakkan anda untuk meneruskan kerjaya sebagai seorang accountant nanti. Even though ramai orang keluar daripada Bachelor of Accountancy, tetapi mereka tak mampu jadi accountant sebab mereka masuk komersial terus, masuk bank especially. So saya kalau nak jadi accountant tu saya tak galakkan masuk bank lah, sebab nanti exposure dia limited. Dia bila dia banyak pengalaman dekat bank saja, dia tak ada dia tak ada banyak peluang untuk ke tempat-tempat lain yang komersial lain. Jadi kalau boleh pergi ke komersial-komersial yang tak payah, syarikat besar pun, even syarikat kecil semua, belajar. Lepas anda maknanya keluar universiti tu belajar, tak kisah. Belajar untuk anda lompat ke next tu-nya. Tetapi kalau anda betul-betul nak jadi seorang professional, anda kena masuk audit firm. Baik small maupun medium maupun yang big. Dia panggil Big 4. Dekat Malaysia ni ada Big 4 dekat Malaysia. Okey, kalau dulu Big 6. Tapi lepas masalah penggabungan dan sebagainya, Pricewaterhouse dah combine dengan PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young ada tinggal. Lepas tu Arthur Andersen dah tak ada. Tinggal lagi KPMG, lepas tu Deloitte. So dia ada Big 4. So bila masuk dekat syarikat-syarikat apa dipanggil firma-firma accounting ini, maka anda kena tunggu 3 tahun. Okey, kenapa? Sebab itu melayakkan anda untuk being certified, untuk anda direkogniskan di bawah MIA. Kalau kurang 3 tahun, anda kena cari lagi cukupkan 3 tahun, sebab syarat dia untuk menjadi ahli berkanun penuh. Sebagai seorang chartered accountant, anda kena berada dan berpengalaman selama 3 tahun penuh dekat firma perikanan maupun dekat komersial untuk melayakkan anda dapat calon chartered accountant. Okey, kalau saya nak sambung lagi, dia ada 2. Macam saya hanya chartered accountant, saya tak ada license accountant sebab saya tak apply dan tak ambil exam untuk buka firma audit saya sendiri. Tapi saya boleh buka firma accounting, firma company secretary dengan lesen saya tu. Even nombor saya MIA 17916. Bermakna saya adalah accountant yang ke-17,916 dalam Malaysia. Setakat ni kita ada accountant di Malaysia lebih kurang 30,000 lebih saja. Kerajaan ataupun negara kita masih lagi memerlukan 30,000 lagi sebenarnya. Kita target 2020 kita mempunyai accountant 60,000 tetapi gagal. Okey, hanya capai separuh. Okey, maknanya 100% tak capai lah. Jadi saya sarankan, walaupun anda dah pilih kursus masuk universiti ataupun kerjaya sebagai seorang accountant ataupun ambil kursus perkanan, kelebihan dia satu saja. Kalau anda ambil bisnes, anda tak boleh dah tiba-tiba nak jadi accountant. Tak boleh. Kecuali anda start balik masuk ambil second degree ataupun ambil SCCA ataupun ambil mana-mana professionals. Tetapi sekiranya anda dah ambil Bachelor of Accounting ataupun ambil jurusan yang diiktiraf untuk melayakkan anda jadi ahli berkanun ataupun accountant bertauliah, maupun sekiranya selepas itu anda
tiba-tiba tidak berminat untuk menjadi seorang accountant, anda nak jadi memilih karier dalam bidang lain, anda okey, tak ada masalah. Bermakna anda dah ada two in one. Maknanya by profession, macam kita lah mungkin kita pun ada ahli politik, seorang doktor yang ada doktor betul, doktor perubatan. Saya tak cakap tentang akademik kalau anda bercita-cita mau jadi lecturer dan sebagainya, itu anda kena susun, anda kena masuk belajar dekat universiti, sama ada ambil terus ijazah pendidikan ataupun ambil apa-apa ijazah dulu dan sambung lagi diploma pendidikan dan sebagainya. Jadi dia penentuan dia adalah ini step pertama sebelum second step. Maksudnya second step itu yang menentu exit point untuk masa depan anda, untuk anda memilih kerjaya impian anda adalah universiti. Tetapi untuk melayakkan anda untuk pilih kerjaya universiti, dia akan tengok keputusan SPM anda. Kalau anda cenderung ke arah perkawanan, bila anda kata apply boleh. Kalau anda tak lepas masuk kelas account pun tak dapat A dan sebagainya, maka peluang akan tipis untuk anda memilih kursus perkawanan di peringkat universiti nanti. Jadi ini adalah second last step maksudnya. The last step dekat universiti. But final step of course lah, yang saya kata tadi 3 tahun sebelum anda sebelum anda diiktiraf sebagai accountant bertauliah. Rasa sangat mencuburi kita Encik Azman. Banyak soalan ni, ada lagi satu soalan. Mungkin kita boleh ambil satu lagi soalan yang terakhir ni sebelum, sebab mereka ni ada kelas lepas ni. Okey, saya rasa soalan ni memang kata sesuai lah dengan kita lah Encik Azman ni. Nama pun sama. Dan penceramah kita Encik Azman Bidin, saya Azman Nizam. Okey, yang soalannya ialah kalau nak berniaga lepas SPM perlu ke CGSPM untuk buat perniagaan sendiri. Okey, contohnya bakery. Yes. Maksudnya kena ada hala tuju lah. Kena ada hala tuju, maksudnya kalau boleh belajar, sama belajar lagi. Tapi kat sini, katakanlah mungkin kecenderungan itu nak berniaga terus. Tetapi kalau boleh kena susun. Mungkin Cik Azman sangat sesuai menjawab soalan ni sebab di universiti pun, sebagai contohnya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dinilai Cik Azman adalah seorang mentor ataupun satu program dipanggil HOPE. Yang mana program ini sangat berjaya. Kalau kata kita buat daripada kat sekolah pun, mana tahu akan datang kita boleh plan. Saya ada di sekolah Alia Nazira ni, ini salah satu benda yang boleh jadi momentum. Mungkin Cik Azman boleh komen sikit tentang kerjaya sebagai usahawan ni. Okey, sebenarnya ada saya kata usahawan kita tak panggil kerjaya. Usahawan adalah totally career. Memang kalau kita translate kerjaya adalah career, tidak. Sebenarnya career is career. Kalau kita direct translation pun career is English C-A-R-E-E-R dan Melayu K-A-R-I-E-R. So kerjaya is different. Kerjaya is more than anda memilih untuk bekerja sama ada sektor awam maupun swasta dan memilih untuk mendapat pendapatan bulanan yang tetap. Itu kerjaya sebenarnya. Tetapi kebiasaannya, ini saya punya penggunaan lah, saya punya pemahaman, saya punya dari segi point untuk elaborate. Tetapi career ini adalah lebih kepada apa yang anda nak tentukan masa depan anda. Contohnya sebagaimana yang anda kata, kalau nak jadi usahawan, anda ambil apa kursus pun tak kisah, tetapi lebih baik kalau anda ambil ekstra. Macam ni lah saya kata, ada ramai pelajar-pelajar saya yang berjaya bukannya dalam kursus yang saya buat selama 3 tahun, yang berjaya jadi usahawan betul-betul, yang memang achieve the target, bukan daripada yang ambil pengurusan perniagaan, tidak. Okey, ada kursus macam-macam, syariah law, Islamik dan sebagainya. Sebab pada saya kerjaya sebagai usahawan ni, kalau kita as a Muslim, we must understand that 9/10 adalah keusahawanan. 9/10 adalah perniagaan. Yang makan gaji, kerjaya sebagai makan gaji 1/10. Of course, risiko dan juga cabaran 9/10 juga. Tetapi dah cakap, bermakna kita tak boleh cakap, aku tak pandai berniaga, aku hanya, tidak boleh. Sebab kita dah Nabi dah cakap dah 9/10 itu memang kesoalan. Cuma kita nak kena asah. Ada orang kata born to be a leader as a good entrepreneur. Tidak. Dia bergantung kepada bagaimana kita asah bakat dia. So that's why saya kata apa yang Tuan Azman cakap tadi tu, peringkat universiti tidak terlambat. Malah lebih baik kita mulakan awal tahun pertama. Dan sebagus-bagusnya adalah peringkat sekolah. So sebenarnya saya dah ada paper pun, cuma tak start nak buat expose kepada, sebab of course lah peringkat kerajaan dan juga peringkat kementerian juga mereka belum dapat capai. Tapi sekurang-kurangnya peringkat cultivate dan awareness untuk culture bagus. Walaupun kita boleh mulakan peringkat kelab-kelab keusahawanan ataupun mau-mau koperasi. So sepatutnya mungkin Man terlibat dengan sekolah, cuba ubah sedikit turning point koperasi sekolah. Sebab
apa yang saya dapat rasakan dan melihat lah dekat sekitar sini saya tak perasan sangat, tapi kalau di tempat saya sekolah 20 tahun dulu, 30 tahun dulu saya sekolah sehingga kini koperasi pun masih berstatus yang sama. Jadi tidak ada paradigm shift. Sepatutnya dia dah berlalu. Koperasi tu mungkin sebahagiannya macam biasa dan sebagainya, dah digital dan sebagainya. So untuk anda memilih sebagai seorang usahawan pula, saya kata kerjaya dia hebat sebab apa? Sebab anda berpeluang untuk expose kepada pemikiran yang kreatif dan inovatif. Sebab dia tidak ada limitation. Okey, saya contoh, kalau saya kreatif untuk buat firma audit, dia dah ada bind by law. Kalau kunci kira-kira ataupun balance sheet tu dah ada asset liability. Debit kredit saya tak boleh suka-suka, belah kiri belah kanan tak boleh. Tetapi dalam perniagaan anda boleh kreatif. Okeylah kalau tak nak buat cara macam ni, buat cara macam ni. Tak nak buat cara ni, because dia tengok kepada peluang market. Tapi kalau kita nak talk about kesawanan secara komprehensif, of course lah tak cukup lah, kita ada setengah jam ni kan. Itulah masa ni sangat limited dia. Kita kena buat 2 jam ni baru seronok ni. Jadi ada soalan ni, dia kata, cikgu saya nak tanya, kalau ambil perniagaan boleh ke ambil accountant? Okay. Dan mungkin kita boleh gabung dengan soalan yang kedua. Cikgu nak tanya subjek apa yang perlu masuk ACCA? Soalan pertama, dia ambil perniagaan, dia nak masuk accountant. And then subjek apa yang kalau nak masuk ACCA? Kita gabungkan sebab ada 2 minit je Cik Azman sebelum kita tutup sesi. Okey, kalau macam saya kata tadi, dia boleh jadi one only one, two in one. Okey, kalau anda ambil kursus pengurusan perniagaan, anda memang tidak akan dapat jadi accountant. Okey, itu saja sebab dia bukan kursus profesional. Okey, kita tidak panggil dia kursus profesional. Kita tidak berlaku seorang usahawan profesional, tidak. Usahawan profesional dia mesti datang kerjaya, contohnya seorang profesional yang profesional, lawyer, ada firm sendiri, firma sendiri. Itu dia seorang usahawan tapi dia ada accountant sendiri, bukan bekerja makan gaji. Ada orang kerja makan gaji tiap bulan, dia pun chartered accountant tapi dia masih bekerja makan gaji. Dia bukan usahawan kepada firma audit dia ataupun klinik dia ataupun engineering firm dia. Okey. Tapi kalau anda ambil accounting, anda dah boleh lalu dia punya track sampai dapat CA, anda tetap boleh jadi usahawan. Cuma dekat belakang nama anda tetap carry chartered accountant. So anda boleh memilih bidang keusahawanan apa-apa je. So that's why saya kata seorang accountant boleh jadi usahawan. Seorang usahawan memang tak boleh jadi accountant. Okay. So macam second question, untuk anda ambil ACCA shouldn't be a problem. Sebenarnya kalau Malaysia education yang diiktiraf oleh MIA, ingat memilih tempat belajar yang diiktiraf, tapi most likely dekat IPTA 20 semuanya diiktiraf dan beberapa universiti swasta. Tetapi dekat luar negara, kalau accounting from US tidak diiktiraf untuk berada dalam sektor ataupun industri perakawanan. UK, certain countries, UK, New Zealand, Australia dia ada. Sebab Australia dia ada CPA. UK ACCA. Ada satu lagi ICAEW. Itu the most lah. Kat Malaysia ni tak ramai, a few saja. So dia punya level tu kalau dalam degree dengan master sekali. So dia ICAEW. Macam level ACCA sama dengan level degree. Cuma dia from UK. Cuma itu diiktiraf sebagai orang kata fast track untuk straight lalu ikut professional terus. Daripada first kena ambil CAT, lepas tu ambil ACCA, and then lepas tu terus sambung kerja. Maknanya dia tak melalui proses yang ambil ijazah dan sebagainya, tidak. Jadi peluang itu terbuka. Cuma sekiranya anda nak jadi accountant, anda wajib ambil ijazah perakawanan ataupun ACCA ataupun ICAEW ataupun CPA Australia ataupun ada lagi New Zealand, NZCPA dan sebagainya, untuk anda melangkah kerjaya sebagai seorang accountant dan berdaftar di bawah Badan Berkanun Malaysia Institute of Accountant. Dan kita ada lagi satu MACCPA, itu another level, selected kena ambil exam, 4 exam. Ini kalau nak cerita kerjaya itu pun menarik, 4 paper saja tetapi dia 2. Kalau fail 1, semua dua-dua fail. Dia tak boleh, walaupun satu lulus satu fail. Fail 1 je dia gabung, dua-dua fail balik, kena ambil repeat dua-dua balik. Dia memang challenge sikit. Kawan saya belajar UIA dulu juga, I sebenarnya senior 2 tahun. Dia top 10 UIA student tetapi 2-3 kali juga ambil MACPA, dia panggil MACPA dulu, MACPA. Itu antara selected lah orang yang pecah kepala nak belajar betul-betul advance. Memang baguslah, kat Malaysia tak ramai macam Tun Si Uda, apa nama ni, Tun Asyad, apa semua tu. Itu antara pakar-pakar perkawanan kat Malaysia lah. Ramai lagi lah Hasyudin dan sebagainya. Jadi
sebenarnya kerjaya dia anda kena ada feel. Okey, macam saya feel masa nak jadi accountant, tetapi bila dah jadi accountant tu rasa feel tu hilang. Jadi saya suka jadi usahawan. Tapi tak ada masalah. Seorang usahawan yang masih lagi pegang title sebagai seorang chartered accountant. That's it. Kalau anda nak jadi accountant, wajib ambil perakaunan. Kalau anda nak jadi ahli perniagaan biasa, memang tak impikan, boleh ambil kursus apa-apa saja maupun pengurusan perniagaan. Tapi kalau anda ambil perakaunan, anda mampu jadi accountant, anda mampu juga jadi usahawan. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih. Banyak info dan komen-komen saya dapat daripada Cik Rum ni pun penerangan cukup jelas walaupun masa yang sangat terhad. Saya percaya pelajar-pelajar telah dapat satu motivasi untuk terutamanya kalau bagi yang sedang menduduki SPM tahun ini, buatlah yang terbaik, ada masa lagi untuk terutamanya yang ambil aliran perakaunan, be the best dalam result nanti 2022 yang kamu akan duduki nanti, dan seterusnya boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan. Dan seperti yang Cik Azman Bidin maklum tadi, kerjaya sangat luas, sangat orang kata apa, memberi ruang dan peluang yang sangat besar di luar sana. Dan apatah lagi negara kita masih kekurangan chartered account. Berapa tadi Cik Azman, baru tak sampai dalam sampai separuh 30,000 daripada sasaran kita. sasaran 60,000. Maknanya peluang dan ruang tu masih luas dan terbuka lagi. Jadi sehingga itu saja saya lagi bagi pihak penganjur pada malam ni ucap terima kasih kepada Cik Azman Bidin atas perkongsian kita pada semua. Moga-moga sesi ini bermanfaat dan insya-Allah kita jumpa lagi. Dan pada pelajar yang SPM kelas bahasa Inggeris lepas ni terus kekal, pelajar form 4 boleh masuk link form 4, dan sekiranya ada pelajar PT3 atau tingkatan 3 boleh masuk ke kelas tingkatan 3. Cik Azman, mungkin satu sesi gambar dulu. Okey. Saya nak, kalau ada pelajar nak on kamera pun boleh. Okey, 1 2 1 2 3. Jadi saya ada pelajar ni. 1 2 3. Salah tekan dia. Okey. Okay, terima kasih Cik Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apa-apa mendapatkan feedback daripada diorang. InsyaAllah semoga bermanfaat lah. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Okey, terus kekal Cikgu Abdul Rahman dah ada dalam grup ni untuk kelas. Ya, dah. Dah ada dah.